وإلى أرواح أموات المسلمين شيء الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين. Muka surat 46. Sambungan apa yang melepasnya, iaitulah mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan jahil. Ini lawan bagi sifat yang wajib. Sifat yang wajib bagi Allah ialah ilmu. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Dan mustahil Allah Ta'ala jahil. Sama sekali Allah Ta'ala tak ada sifat jahil. Ada jahil jadi Tuhan rahman. Kita manusia ni pun ada ilmu. Apatah lagi Allah Ta'ala. Sekiranya pun kita tak boleh terima kalau Tuhan ni jahil. Lagi kan manusia ni pun ada ilmu. Takkanlah Allah Ta'ala pun tak ada ilmu. Itu baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala jahil. Sambungan satu laginya. Dan yang keempat, iaitu ilmu kasbi. Situ dah. Jumpa dah. Ilmu ni terbahagi kepada empat. Yang keempat daripada empatnya, ilmu kasbi. Kasbi bahasa Arab, bahasa kita usaha. Nak dapat satu-satu ilmu kena usaha. Usaha macam mana? Kena mengaji. Masuk sekolah ke, masuk pondok ke, ataupun mari masjid dengan ustaz mengajar. Ini kena usaha. Itu kasbi, ilmu usaha. Iaitu ilmu kasbi, barang yang hasil dengan usaha. Nak dapat satu-satu ilmu kena usaha. Mana usaha itu? Mengaji itu sebahagian daripada usaha. Beli kitab, ada balbin, kemudian study pula, tak faham, tanya guru, pula alih umur guru, kaji dan sebagainya. Itu sebahagian daripada usaha-usaha untuk dapat ilmu. Anak mengaji itu mudahnya, nak dapat ilmu itu payah. Seperti lalu atas seseorang itu oleh sesuatu, maka membukalah ia akan dua matanya, supaya melihatlah ia akan dia. Supaya melihatlah ia seseorang akan dia sesuatu. Supaya kita nak erti ilmu tauhid ni, nak kena buka kitab ilmu tauhid. Kemudian mata kena tengok, telinga dengar huraian guru. Lepas tu tempat tak faham, kita tanda, tanya balik guru. Ada usaha-usaha untuk nak dapat ilmu. Jadi kalau kita duduk tempat orang mengajar, ujian mata rapat, telinga pun tutup dua jenera, tak dapat dah. Nak ilmu tapi pecah mata rapat. Kalau pecah saja tak apa. Aku telinga pun
Apa tengok pun tak dengar juga. Itu bukan usaha dah. Usaha ni kita kena bersungguh. Tubuh perhatian dengan sebutir-sebutir untuk nak dapat ilmu. Kitab tu bukan ilmu lagi, kitab tu alat untuk dapat ilmu. Kitab tu bukan ilmu, ilmu lain, kitab lain. Ilmu ni dia cahaya. Cuma perantaranya kitab dan guru. Kalau kitab tu ilmu dah, ramailah orang mengaji alim belaka. Supaya juga buku sekolah. Kalau buku tu ilmu dah, semua anak murid akan jadi bijak, jadi pandai belaka. Itu berjaya belaka dah. Jadi ilmu ni cahaya dah. Jadi guru dan kita itu sebagai alat dan perantara untuk nak dapat ilmu. Usaha nak dapat ilmu, kena ada kitab dan ada guru. Itu kan susah nak dapat ilmu, bukan mudah. Maka Allah Ta'ala tidak sedemikian. Allah Ta'ala nak dapat ilmu bukan macam tu. Allah Ta'ala nak dapat ilmu tak seperti kita nak dapat ilmu. Kita nak dapat ilmu susah. Kena usaha, kena mengaji. Dan mengaji pula makan masa. Bertahun-tahun. Itu pun belum tentu lagi. Alim ke tak alim. Maka sesungguhnya berusahalah ia seseorang dengan membuka kedua matanya. Bagi mengetahui dengan demikian itu, demikian sesuatu. Sesuatu ikutlah. Ilmu agama ke, ilmu akademik ke, semuanya kena usaha belaka. Nak erti matematik, kena usaha. Nak erti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya, semuanya kena usaha. Baiklah, tepat nama ayatnya. Dan iaitu ilmu kasbi ni, ilmu yang nak dapat kena usaha dulu. Mustahil atas Allah, kerana menyuruh mendahulu ke jahil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti sedemikian. Mana ilmu Allah Ta'ala bukan jenis ilmu kasbi dah. Adapun ilmu kita ilmu kasbi, ilmu kena usaha dulu baru dapat. Jadi kesimpulannya, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, tapi bukanlah ilmu jenis kasbi, bukan ilmu jenis daruri, dan bukan ilmu jenis badrihi, dan selakinya bukan ilmu jenis yang ketiga tu tengok dah. Bukan jenis itu dah. Pada mana hakikat ilmu Allah Ta'ala, dia juga yang maha mengetahuinya. Itu baik. Itulah ilmu yang kita usahakan. Bila kita sebut ilmu, kita sebut sikit tentang ilmu. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu akal, satu lagi ilmu wahyu. Ilmu akal ni dia setakat fikiran. Contohnya mengaji 1 campur 1, tu lebih 2. 10 tambah 5, jumlahnya 15. Nak panggil nak buat bangunan, mengaji engineer. Nak lukis, mengaji arkitek. Nak mengaji ilmu doktor, mengaji ilmu doktor. Itu panggil ilmu akal. Satu laginya ilmu wahyu. Ilmu wahyu ni dia boleh mengubah kepribadian seseorang. Semua ilmu wahyu ni dua. Satu Al-Quran, yang keduanya hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu wahyu ni dia boleh mengubah seseorang, boleh mengubah kita ke arah mengenal Allah dan mendekati kepada Allah dan takut kepada Allah. Ini kehebatan ilmu wahyu.
Ilmu wahyu ni, bila kita mengaji ilmu wahyu, dia boleh mengubah kita ni, dia boleh melahirkan kita kepribadian yang takwa kepada Allah dan mendekati diri kepada Allah dan menambah takutnya kita kepada Allah. Itu kehebatan ilmu wahyu. Adapun ilmu akal semata-mata nak tahu satu-satu perkara, nak tahu supaya kita ada mengaji akademik ke tak, bahasa BI ke, BN ke, Med ke, sains ke, itu setakat nak kenal sesuatu je. Jadi ilmu akal ni tidak melahirkan manusia takut kepada Allah. Ilmu akal tidak membawa manusia ni tunduk kepada Allah. Sebab itulah tidak peliklah kalau kita tengok orang cerdik pandai, ia terlibat dengan rasuah. Orang cerdik pandai terlibat dengan penipuan, pecah amanah dan sebagainya. Sebab dia tak ada ilmu wahyu. Ilmu wahyu lah mengajar kepada kita halal dan haram. Ilmu wahyu lah mengajar kepada kita buat gani masuk syurga, buat gani masuk neraka. Ilmu wahyu lah mengajar kepada kita selepas hidup ada mati, selepas dunia ada akhirat, dan di sana ada pembalasan. Ini menyebabkan jiwa ni takut dan tunduk kepada Allah. Itu kehebatan ilmu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza dengan ilmu akal. Ilmu akal semua manusia ada belakang. Baik Cina pada, baik orang putih pada, baik orang Melayu pada, orang Islam pada, orang tidak Islam pada. Tapi ilmu wahyu ni orang Islam aja wajib kena mengaji. Sebab tu asas dalam agama kita, setiap orang Muslim kena mengaji ilmu fardu ain. Lepas tu baru naik kepada peringkat-peringkat fardu kifayah pula. Sebab nak buat kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beza ilmu wahyu dengan ilmu akal. Itu baik. Maka nak dapat ilmu wahyu atau nak dapat ilmu akal, maka kedua-duanya mestilah ada usaha barulah kita dapat. Maka benarlah apa yang Nabi sabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu ni kena belajar. Kena ada kitab, kena ada guru dan makan masa. Kena ada hemah yang tinggi. Itu baik. Ini sampai masa dan kita mendekati kita dengan ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Boleh juga kita yang sudah bomo atau yang sudah pecah ni, kita jadikan masjid ni madrasah ilmu. Kita jadikan masjid ni universiti ilmu. Kita jadikan masjid ni pondok-pondok. Kita nak hidup pondok tak ada masa. Dan payah nak tinggal keluarga bukan mudah. Jadi kalau lepas goreng sementara Isya, pondok bagi kita orang pencen. Pondok bagi kita orang tak ada masa nak hidup pondok. Maknanya menuntut ilmu selepas maghrib. Carilah guru-guru yang boleh beri ilmu kepada kita untuk mendekat kepada Allah, iaitu ilmu wahyu. Ini penting. Kalau kita tengok dengan keadaan masa sekarang, sangat penting kita mencari ilmu agama sebagai benteng kehidupan kita. Baik. Mustahil Allah Ta'ala, mustahil ilmu Allah Ta'ala itu ilmu yang jenis kasbi tidak. Dan katanya musannif lagi, bimaklum mimma, dan didatangkan dengan lapah ma. Itu adalah masa dulu lagi tu. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nau bimaklum mimma. Suku dia lagi. Kerana menunjuk ke atas umum pada maklum, maka melengkapilah ia kata musannif tersebut tu akhir sekalian maklum ni kan bahasa kita kat maklumat seperti pada yang terdahulu bandingannya, dan tiada tersembunyi bahawa sekalian maklum itu, mana dia maklum daripada sekalian yang wajib bagi Allah, dan sekalian yang mustahil, dan sekalian yang harus, yakni mustahil atas Allah Ta'ala
jahil akan segala perkara itu. Mustahil Allah Ta'ala jahil tentang perkara-perkara yang wajib. Atau Allah jahil tentang perkara yang mustahil. Atau Allah jahil tentang perkara yang harus. Mustahil sama sekali. Hanya wajib Allah Ta'ala mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus atas Allah Ta'ala. Lagi pula bukti Allah Ta'ala ni bersifat dengan ilmu. Tengoklah ciptaannya sangat tersusun rapi. Tersusun rapi ciptaan Allah. Inilah tanda dia bersifat dengan ilmu. Dengan udaranya sejuk, dengan mataharinya panas, dengan bulannya cuacanya elok, langitnya sebelah atas, buminya sebelah bawah, dan ada lautnya, ada ikan bermacam-macam ikan. Itu semua tu tanda-tanda alim mengetahuinya Allah. Kata musannaf lagi, habis dah hak mustahil lawan bagi ilmu. Wal mauti, wal mautu. Itu sambungnya al-jahlu. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-mautu. Artinya yang ke-10 daripada yang mustahil atas Allah. Ini mustahil juga atas Allah Ta'ala mati. Iaitu mati ni lawa bagi hayat. Mati lawa bagi sifat hayat. Wajib Allah bersifat dengan hayat. Hayat artinya hidup. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan mati. Adapun kita wajib. Kita ni, kita anak Adam, kita manusia ni wajib mati. Maksud dia kata wajib aridi. Sebab mengikut janji Tuhannya, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Jadi manusia tak lepas daripada kematian. Mati sentiasa mengikuti manusia. Baik, dan arti mati itu apa dia? Apakah makna mati? Mi alif ta tu mati. Jangan baca mata. Nak baca mata pun boleh tengoklah tempat isu-isu ada mengajar. Ada pun sini kena baca mati. Dan arti mati itu pekerjaan yang wujudi. Maknanya pekerjaan yang ada, yang ia lawan bagi hayat pada ahli sunnah. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, mati ini perkara yang ada. Dan ada pun pada sisi Mu'tazilah. Mati di sisi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pun satu golongan juga. Satu kuah yang asing daripada kaum Islam. Mu'tazilah ni satu golongan yang mengasingkan diri daripada kaum Islam. Dia buat cara-cara dia. Bukan mak dia tempat mengajar dia jauh-jauh tu Mu'tazilah juga. Ustaz mengajar dia sampai duduk belakang tangga buat hendak ni Mu'tazilah juga. Mu'tazilah biasa baru ni. Tak saya masuk dekat ni. Jauh kan. Orang-orang korak pun kan. Hidup dekat kereta kan. Hidup tak kursi motor, tak ada bawah tempat kendak kan. Dia mari masjid tapi duduk bawah tu Mu'tazilah tu. Bukan Mu'tazilah akidah dah. Perangai Mu'tazilah. Itu kendak jaga-jaga makna. Anda suruh-suruh mengaji ilmu ni. Itu baik. Mu'tazilah ni satu kuah yang jauh daripada orang Islam. Dan dia ni bawa akidah suku pula. Lari daripada ahli sunnah. Maka iaitu apa dia makna mati di sisi Mu'tazilah, iaitu ketiadaan hidup. Mu'tazilah kata mati ni ketiadaan hidup. Daripada barang yang sya'annya, sya'an itu bahasa kita, barang yang pekerjaannya, sya'an itu pekerjaan juga. Bahawa adalah yang hidup.
Jadi Mu'tazilah kata benda yang hidup apa? Manusia ni bila sampai masa dia akan mati. Apa mati? Dia tidak ada hidup. Bila tak ada hidup, mati. Ada pun ahli sunnah dah mati ni perkara yang rasa ada. Tak apalah itu bahasa di kalangan ulama. Sekaligus suka kita nak faham. Dan bermula berlawannya antaranya dan antara hidup itu setengah daripada berlawannya dibdaini. Dibdaini itu maknanya dua berlawannya atau kau ahli sunnah. Dan daripada berlawannya Adam. Adam artinya tiada. Dan manakah artinya sifat. Atau kaum Mu'tazilah. Itu pun dapat Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dengan ahli sunnah ni bukanlah bercampur 100% juga. Ada tempat bersama dengan ahli sunnah pada juga. Tempat berlawan pada, tempat bersama pada juga. Itu Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Dan Mu'tazilah boleh kata kita timur dah sedara. Kata buku tidak juga, tapi tak timur dah. Ada timur sekarang kat Syiah, Wahabi, ada jadi sekarang. Dan dalil bagi ahli sunnah firman Allah Ta'ala, khalaqal mauta wal hayata. Ini surah Tabarakah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Tuhan menjadilah ia Tuhan akan mati dan hidup. Allah Ta'ala menjadikan mati dan Allah juga menjadikan hidup. Kerana bahawasanya menjadi itu hanya saja bergantung yang dipersaku Allah ia dengan pekerjaan wujudi. Perkara yang bahasa ada. Dan dijawab daripada jihad. Maksudnya pihak yang berkata dengan yang kedua, iaitulah Mu'tazilah tadi, dengan bahawa murad dengan khalaqa itu takdir. Mu'tazilah kata menjadi situ dengan mana takdir. Allah mentakdirkan mati dan hidup, bukan menjadi dah. Dan iaitu seperti barang yang adalah ia bagi wujudi, adalah ia bagi adami. Apalah ni selisih di kalangan ulama-ulama. Dan dijawab daripada pihak ahli sunnah dengan bahawa khalaqa pada ayat khalaqal mauta. Khalaqa itu bermati. Khalaqa dengan makna takdir itu bukan makna hakiki, tetapi makna majazi. Majazi arti makna pinjaman. Maka kaedah tiap-tiap lafaz itu dipakai akan dia bagi makna yang hakiki, tiada dipakai bagi maknanya yang majazi. Ini kaedah ilmu dah. Kaedah ilmu, tiap-tiap lafaz mestilah guna makna yang hakiki. Tak boleh nak guna majazi. Malaikat boleh guna makna majazi bahawa ada qarinah. Qarinah artinya yang menunjuk, yang memalingkan menghadapi makna yang hakiki. Maka pada ayat ini tiada qarinah yang hendak dipaling kepada makna majazi. Maka tetaplah maknanya itu yang hakiki. Mana khalaqa itu dengan makna menjadi, bukan dengan makna takdir dah. Iaitulah makna hakiki itu menjadi. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan bermula makna mati. Baiklah, apakah definisi mati? Selalu kita sebut mati. Orang itu mati kena berdiri, orang ni mati kena berdiri. Apa makna mati? Apa dia gambaran mati? Dan formula mati pada hak yang baharu, iaitu hak kita manusia ni khususnya bercerai roh dengan jasad. Itu definisi mati. Mati artinya berpindah atau bercerai atau berpisah. Itu bahasa mudah. Berpisah roh daripada jasad, maka matilah jasad tersebut. Roh tak mati kan? Roh sama sekali tak mati. Dan roh tak akan tak akan binasa sama sekali. Sekarang ni roh ada dalam jasad. Sebab tu kita hidup. Bila hidup boleh cakap, tengok penampak. Bila orang mengajar kita dengar, tangan boleh gerak. Segala-galanya boleh. Sebab masih hidup. Satu masanya kita akan mati. Apa dia mati?
roh dalam tubuh ni, roh dalam jasad ni dia tubuh. Dia dah tubuh, matilah kita. Mata pun tak nampak, telinga pun tak dengar, tangan pun tak bergerak, kaki pun tak serupa sebatas kayu hidup lebih tak tanam kita lah. Nanti panggil bila roh tubuh kan. Bila roh tubuh, maka kita panggil mati. Bukan roh mati, jasad tu mati. Bila mati, orang akan buat ubah cara. Mandi, kapal, solat, ke bumi. Tanam dalam tanah. Masuk dalam tanah, roh yang keluar daripada jasad tadi akan dimasuk balik ke dalam jasad, hidup pula dalam kubur. Sebab itulah kita ni mati sekali, hidup dua kali. Kehidupan sebenar itulah bila kita mati, itulah hidup yang sebenar. Hidup sekarang, hidup bukan sebenar dah. Hidup yang sebenar adalah hidup selepas kita mati. Bila mati, masuk kubur, dari kubur tu kita akan dihidup balik. Apa makna dihidup? Roh masuk mula dari jasad, hidup untuk disoal siasat. Maka hidup tu tak akan mati dah. Straight sampailah bangkit beripu keputusan syurga atau buat neraka, na'udzubillah. Tak akan mati dah. Hati baik. Mati pada hak yang baharu itu adalah bercerai roh dengan jasad, yakni berpisah roh dengan jasad, mati. Hati baiklah. Aduk nak kena berjaya ke, penyakit ke, aksiden ke, tergelai air ke, ribut taufik ke, itu asbab, sabab-sabab segala itu. Asbab. Itu asbab sahajanya. Dari segi hakikatnya sudah sampai masa roh keluar daripada jasad dengan sabab itu. Kayak kita tengok tokoh baru ni kan, penolong, pengarah, penguat kuasa, jaib, jabatan, akam Islampahan. Kena beli 3 dak, 2 dak kena, 1 dak tak kena, kami tak silap, mati. Sampai umur pula dah. Sebelum daripada tu nya pegawai event perempuan kena berdiri di panah, mati juga. Itu asbab lah, asbab. Semua buat asbabnya. Penjenayah mesti didakwa. Sama ada di dunia atau di akhirat. Kalau lepas di dunia, Allah akan dakwa di akhirat ini. Kalau dunia pun kena, akhirat pun kena pula ni. Orang penjenayah yang dikenakan undang-undang di dunia sekarang ni, sekali pula di akhirat akan dikena undang-undang Tuhan pula. Sebab undang-undang manusia ni tidak melepasi daripada undang-undang Allah di akhirat lah. Ini tengok, sambil sekali kita tengok baru je lepas perempuan AMBank kena tembak, terkini pula penolong, pengarah, penguat kuasa kena tembak. Ada kita soal kalau kita tanya, mana kejam penjenayah dengan hukum hudud Allah? Mana kejam penjenayah dengan hukum apa? Undang-undang jenayah syariat Allah. Atau dalam bahasa mudah hudud. Hudud ni kalau orang curi, potong tangan. Kalau orang bunuh orang, dia tu kena bunuh badan, nyawa dengan nyawa. Soalnya kalau kita tanya dengan secara bukan politik, secara keinsafan, mana kejam penjenayah dengan hukum hudud Allah. Dengan dia tembok tak padanya, kawan ni ada anak, kawan ni ada lagi, hak ni pula ada bini, ada anak. Kita nak kesian hak mana ni? Kita nak nampak kerja hak mana ni? Bila bunuh isteri, anak yatim, suami. Bila bunuh anak yatim, isteri, hujan. Semua di Islam dia kira belakangnya. Jangan bunuh orang, nyanyi dia ada anak yatim. Anak berharap kepada ibu. Ibu tak ada, dah kena tembak. Begitu juga, anak berharap kepada pok. Nak mengaji bergantung kepada pok. Nak makan minum bergantung kepada pok. Bila kita bunuh orang, siapa nak salah makan ni pula ni? Pok kena berdiri. Islam dia ambil kira belakangnya. Soalnya, mana kejam penjenayah dengan hudud Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuba kita fikir dengan keinsafan, jangan fikir dengan politik. Guna alhamdulillah setelah istihad untuk nak melaksanakan syariat Allah di Brunei. Bagus. Statement sultan dia luas sikit dan didokong disokong oleh kalangan mufti-mufti pula ni. Itu masya-Allah. Ini perlu kita kisah dengan keadaan sekarang. Itu baik. Jadi dengan manusia ia lepas daripada ia lepas daripada undang-undang jenayah manusia, tak lepas daripada undang-undang jenayah Allah di akhirat juga. Bahkan kalau dunia ni pun dipenjara dah. Bila tangkap tengok tembok IMP tu kena ikat suspek boleh jadi dah. Katalah disabit hukumnya, katalah dia dibunuh. Bila sabit hukumnya undang-undang manusia dijatuh hukuman mati. Maka satu masa mati dijatuh hukuman tu di akhirat kelak dia masih lagi tak lepas dengan undang-undang Allah. Bukan setakat jenayah tak lepas, bahkan orang yang tidak mengamal undang-undang syariat Allah tak lepas juga di akhirat kelak. Siapa pemimpin yang tak laksana undang syariat Allah di akhirat, dia sendiri tak lepas. Penjenayah pun tak lepas, orang yang tidak melaksana yang diberi kuasa pun tak lepas juga. Dan ingat, orang yang bersekongkol dengan pemimpin tersebut pun akan diheret sama juga di akhirat kelak. Ini bukan lekeh tapi tegas. Tegas kita dengan hak-hak Allah di akhirat kelak. Sampai masa dah kita buka hati, sama-sama mengaji dan mengkajinya dengan maksiatnya berluas-luasa, jenayahnya berluas-luasa juga. Itu baik. Baiklah, kembali kepada kita pengertian mati iaitulah bercerai roh daripada jasad. Bila roh lek menghadap Allah, maka matilah kita. Terbuju jasad berping tanggung, berping tak latah. Tunggu orang mari buat cara dah pula. Dan pada hak yang qadimnya, adapun mati pada hak yang qadim, iaitu ada hayatnya dengan roh. Ini mustahil Allah Ta'ala itu mati. Dan dengan mizaj. Mizaj ni campuran. Mizajun artinya campuran. Ini mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Dia ni sepupu dengan Nabi. Abbas ni pak saudara Nabi. Dan Abdullah Ibnu Abbas ni salah seorang daripada pakar tafsir atau mufassir. Orang yang bijak pandai menafsirkan Al-Quran. Dia dah hak Nabi baca doa waktu kecilnya, Allah mafaqihu fiddin. Dia ada waktu budak-budak dia sayang dengan Nabi. Nabi baca doa kepada dia, Allah mafaqihu fiddin. Ya Allah beri fahadah kepadanya dalam agama. Ini patut sangat kita sebagai ibu bapa, kita lurus pada anak kita, atau kita gosok tak belakang anak kita, baik sama ada dia sedar atau tengok tidur, kita baca doa tersebut. Allahumma faqihu fiddin. Kalau nak tidur kan, Allahumma faqiha fiddin. Ya Allah, berilah kefahaman anak aku ni dalam agama. Patut baca barat tu. Ialah kalau kita ada isteri degil pun boleh baca juga doa tu sambil-sambil dia tidur. Allahumma faqiha fiddin. Ya Allah, isteri aku yang degil sangat tiada faham agama. Hijrah ni tak nak pakai tudung lagi, ya Allah. Baca doa tersebut. Isteri pun sama lah, tok laki ni hijrah pun tak nak berubah lagi. Orang yang pakai di masjid jujur dah. Tok laki aku ni tak segi lagi. Tidur mana-mana, tiup kat telinga kanan, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berilah faham kepada suami aku ni. Fikir semua dia seorang, tak nak berubah lagi. Boleh baca. Baiklah. Itu doa Nabi yang Nabi baca kepada Ibnu Abbas. Akhirnya terbukti semati Ibnu Abbas ni pakar dalam bab Quran. Kenapa dia nak katanya? Telah menjadikan oleh Allah akan mau di dalam rupa kibas. Allah Ta'ala jadikan mati ini dalam bentuk kibas yang putih. Kibas ni kalau Malaysia tak seakan-akan diri-diri lah, dengan bulunya keriting, dengan warnanya kekuningan.
Kibah yang putih tiada lalulah ia kibah dengan sesuatu dan didapatnya baunya bau kibas, malaikat matilah ia seseorang. Kita kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala jadikan mati dalam bentuk seekor kibas. Dan kibas ni kalau dia lalu pada satu-satu perkara, contohlah kalau kibas ni lalu depan kita dan kita bau kibas tersebut, bermakna kita akan mati sekejap lagi. Tengok. Jadi mana ni kalau bau kibas tu, beringat-beringat tu. Bertobatlah banyak-banyaknya. Mati ke tahu kita ada tu. Sebab tu kadang-kadang orang nak mati, kadang-kadang dia mimpi telat, kadang-kadang dia bau satu benda yang tak pernah bau. Kadang-kadang dia cerita kepada orang, saya ni bau benda telat, tak rajin bau lagi. Tiba-tiba bagai esoknya orang kecek-kecek mati dah weh. Ada juga itu kibah. Ini kata Ibnu Abbas. Dan iaitu kibah ni sikit lagi yang disembelih pada hari kiamat, pada antara syurga dan neraka. Kibah mati, rupa kibah ni mati, bentuk kibah ni akan disembelih antara syurga dan neraka. Bila sembelih kibah ni, maka ahli syurga tak akan mati selama-lama, ahli neraka pun tak mati selama-lama. Dan hayat itu atas rupa kuda, tiada lalulah ia dengan sesuatu, dan didapatkannya akan baunya bau kuda, malaikat hiduplah ia sesuatu. Dan ia adalah hayat yang diambil oleh Musa Samiri akan tanah bekas telapak kakinya, maka dimasukkan atas anak lembu, maka jadi hiduplah ia anak lembu. Habis itu. Jadi kesimpulannya, mustahil Allah Ta'ala mati. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Bila-bila pun Tuhan ini tak akan mati. InsyaAllah kita sambung lagi. Dia katanya wassamamu, artinya ayat ke-19 mulai kata Allah ni tuli wa ma'ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din walhamdulillahi rabbil alamin. Dia ada dua maklumat. Satunya, malam besok kita ada ceramah Hijratul Rasul. Penceramahnya terselesai Pak Maghrib. Yang keduanya kita ada tazkirah subuh pada hari Jumaat dekat ni. Hari Jumaat dekat ni 15 November. Lepas semaya subuh di Masjid Naib, penceramahnya Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli. Dia ni Tok Guru Mudi Mahat Darul Hadis Malaysia. Mudi bagi sekolah Mahat Darul Hadis Malaysia. Jadi dia ada program di Kota Baru. Subuh pagi Jumaat itu dia buat tazkirah sini. Jadi ada kelab yang memang kita bersama-sama dengan ulama. Mudah-mudahan kita ambil berkat dia.